Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini malam ini merupakan muhadarah yang kedua bagi risalah fi ilmi mantiq bagi Syekh Al-Allamah Musnid Dunya Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Al-ilmu al-hadisu wa taqsimatuhu. Jadi hari ini kita akan masuk tajuknya ilmu al-ilmu al-hadis wa taqsimatuhu. Dikahenaki ilmu hadis di sini iaitu kena kepada ilmu manusia. Oleh kerana apabila sebut al-hadis ia keluar tubik ilmu qadim, iaitu ilmu qadim iaitu ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tetengah bahasa ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan dalam ilmu mantik, itu dalam ilmu tauhid. Wa taqsimatuhu, dan pembahagiannya, bahagian bagi ilmu hadis iaitu ilmu manusia. Jadi musannif kita seperti biasalah, kitab dia manhaj kitab dia dengan soal, lepas tu dia jawab. Jawab soalan, setelah jawab. Kerana apa? Kerana mudah bagi mubtadi'in. Mudah bagi mubtadi'in, iaitulah kita orang permulaan menuntut ilmu ni. Sin, ma huwa al-ilmul hadis? Jawab soalan. Apakah dia ilmu hadis, yakni ilmu kita manusia ni, ilmu makhluk, khususnya kita manusia ni. Jin dia jawab. Huwa, ilmu hadis tu, ma'rifatul ma'lumi. Dia takrif kat tu. Ma'rifatul ma'lumi ni, takrif. Kalau kita tengok, kalau bagi mereka pernah pernah belajar, pernah mengaji kitab Waraqat bagi Imam Haramain, dia tarik ilmu lagu ni, cuma dia tambah sikit dekat belakang. Jadi kalau hak Imam Haramain, makna kata takrif ilmu dia al-ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'i. Ya panjang sikit. Tapi musannif kita rahimahullah ta'ala miskat tu, kerana boleh jadi kerana kita ni mubtadi'in. Maka ma'rifatul ma'lum, apa makna dia? Makna dia, kalau kita tengok seorang yang syarah kitab Waraqat, iaitulah Imam Ramli. Imam Ramli, Syihabuddin Ramli rahimahullahu ta'ala, kitab dia nama Ghayatul Ma'mun Syarh Waraqatil Usul. Dia syarah ma'rifatul ma'lum dengan makna kata idrakuma min sya'nihi an yu'lama. Idrak ma'rifatul ma'lum tadi. Dia syarah ke mana? Dia syarah kata idrak, makna dapat. Idrakuma, dapat akal barang. Min sya'nihi, daripada kelakuannya, daripada sya'ninya, kelakuannya an yu'lam, oleh bahawa diketahui. Makna kita dapatkan sesuatu hak boleh kita tahu. Yu'lam mahsusan sama adkana
au ma'kulan. Sama ada tu benda ni tu, ma min sya'ni an yu'lam zat ni tu benda mahsus. Dah. Benda mahsus ni benda yang boleh boleh sentuh pencet ilmu au ma'kulan, ataupun benda yang kira akal. Bukan yang sentuh pencet ilmu, hanya benda tu dapat dengan akal. Dah. Itu dia panggil apa dah? Ma'rifatul ma'lum. Makna tu kita dapatkan benda yang boleh kita nak tahu. Boleh kita kenal, boleh kita tahu. Berarti kita faham di sini kalau mengikut syarah yang tadi, ya ada gak benda kita hak tak boleh kita tahu. Benda hak ya kita supaya kita benda gaib. Benda gaib kita tak boleh lagi kita tahu sekira izin Allah Subhanahu taala. Dah. Kita kata benda ahwal kiamat. Benda dalam kubur kita katanya. Ahwal, kelakuan dalam kubur tu. Benda tu benda hak tu kita hanya iktikad saja. Jadi kita nak tahu atau rupa lagu mana, nak ayat lagu mana, nak ayat tak leh. Dah. Jadi itu dengan mana ma'rifatul ma'lum. Sedangkan takrif ni ada diiktirafkan, ada beberapa iktiraf, saya pun tak ada panjang lebar kerana kita ni munasabah dengan kita. Untuk insya-Allah lah sekiranya diizin Allah Taala kalau boleh baca kitab lebih tinggi sikit pada ni, saya nak kecek lah tertengok iktiraf ma'rifatul ma'lum. Wabi ibaratin, dan dengan satu ibarat lagi, huwa, iaitu ilmu hadis tu mutlaqul idraki, semata-mata dapat. Dah. Ya, disebut ilmu mutlaqul idraki, semata dapat. Semata dapat. Sama ada dapat saat itu dengan otak kepala, dengan benar dengan akal, dan juga dapat dengan pencet ilmu. Sama ada dapat saat itu mutabik li waqi', betul dengan hak sungguh, ataupun tak ada mutabik li waqi', di menyalahi dengan hak sebenar. Jadi takrif ni kalau tengok takrif ni takrif lagu ni ia masuk juga dalam takrif tersebut jahil murakkab. Oleh kerana jahil murakkab, apa makna jahil murakkab? Makna kita dapat sesuatu menyalahi dengan waqi', menyalahi dengan hak sungguh. Tapi kalau kita takrif mutlaqul idrak, jadi lagu tu jadi masuklah tu. La'alla di sini takrif fil lughah, wallahu a'lam. Tapi takrif guni pun diiktirafkan. Kerana apa? Kerana masuk dalam takrif tersebut jahil murakkab. Sebab jahil murakkab pun idrak juga, tapi idrak dia ghairu mutabi' lil waqi'. Wa ukhra, yakni wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ibarat yang lain pula, yakni takrif ilmu lain pula, huwa ilmu tu husulu surati syai'i fi nafsi, hasilkan rupa bagi sesuatu di dalam diri, ni dalam otak kita. Mana kita gambarkan rupa sesuatu dalam otak kepala kita, dalam diri kita. Sebut kata kita kata gapo buah durian, gambar dalam otak kepala kita. Kita sebut kata Yusuf datang, gambar rupa Yusuf, gambar sifat datang. Dah. Dan takrif ni juga pun masuk juga dalam takrif jahil murakkab juga. Sebab jahil murakkab pun hasilkan gambar juga pada diri juga, pada otak kepala dia juga, tapi ghairu mutabi' li waqi', tidak betul hak sebenar. Pendek kata takrif ilmu ni, kalau kita sebagai penuntut ilmu ataupun kita sebagai bahis, kalau nak peluah panjang lebar, tengoklah sebuah kitab, nama kitab Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul bagi Imam Syaukani rahimahullahu taala. Imam Syaukani ada kitab sebuah nama Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haq min ilmil usul. Kitab usul fiqh dia. Bagi Imam Muhammad Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dalam kitab dia tu panjang. Takrif ilmu tu banyak ulama takrif. Nak kata takrif ilmu ni jadi ada banyak takrif. Jadi tak sepakat suara kok.
Di antara ta'rif itu banyak iktiraq. Deh. Jadi beberapa iktiraq deh dalam ta'rif itu. Deh. Maka walau sekalipun deh ta'rif yang mana musannaf kita ni deh cukuplah bagi kita mubtadi'in. Deh cukuplah bagi kita mubtadi'in. Deh supaya nak ikhna tahap mula-mula. Oleh kerana kita ngaji ni bukan nak sudah sini. Deh kita ngaji tu kena deh beransur-ansur, panggil at-tadarruj, beransur-ansur, lepas tu kena mudawamah, kena sokmo-sokmo. Deh kita ngaji tahap demi tahap. Kata musannaf kita lagi, sin mal farqu bainal ilmi wal ma'lumi. Apa beza di antara ilmu dan maklum? Deh ilmu dengan maklum. La farqa, jawab. La farqa bainahuma, tidak jenis beza di antara kedua. Tidak beza apa di musannaf kita di antara kedua ilmu maklum. Illa bi'tibari, malaikan dengan kiraan iktibar. Dah semata-mata di benda tu tak beza apa, cuma kira'ah. Kira'ah lagu ni panggil ilmu, kira'ah lagu ni panggil maklum. Tengok. Iktibar lagu mana? Fasuratu, maka bermula rupa bi'tibari husuliha fi nafsi, dengan kira'ah hasilnya hasil rupa fi nafsi, di dalam diri. Tusamma ilman, dinamakan ilmu. Dah. Jadi rupa dengan kira'ah hasil rupa saat ni tu. Supaya kita katanya buah durian. Rupa buah durian. Nah, kita gambar rupa buah durian. Hasilkan rupa durian ni, apabila disebutkan buah durian, kita selalu dah hasilkan rupa buah durian fin nafs. Di dalam diri kita, yakni dalam otak kepala kita. Bah gambar buah durian. Sebut kata buah rambutan, selalu dah gambar dalam otak kepala kita. Apabila lagu tu tusamma ilman, dinamakan ilmu. Itu panggil ilmu. Dinamakan dia kan surah bi'tibari husuliha fi nafs ilman, ka ilmu. Itu panggil ilmu. Wa bi'tibari husuliha, dan dengan hasilnya, hasil surah rupa tadi. Fil khariji, di dalam luar. Yakni khariji zihni, luar daripada otak kepala kita. Luar mana? Luar hak boleh sentuh dengan percaya ilmu kita. Tusamma ma'luman, dinamakan maklum. Itu panggil maklum. Oleh kerana apa? Oleh kerana takluk ilmu. Takluk ilmu orang panggil maklum. Supaya kata kita tahu. Kita tahu apa? Kita tahu kata Yusuf datang. Yusuf datang tu fizih ni wakil sungguh, mari sungguh. Berartinya fizih ni kita tu dipanggil ilmu, wakil tu. Mana hak tengok dari luar tu, Yusuf mari sungguh. Yusuf mari sungguh tu dikatakan takluk ilmu kita. Takluk bagi ilmu kita. Oleh kerana takluk ilmu dia panggil maklum. Ini kalau kita nak dekik lagi, kalau kita nak halusi lagi, sekiranya ilmu saat ni tu kita pakai dia daripada makulatul idafah. Oleh kerana ilmu saja ni khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama duk dalam makulah gapo. InsyaAllah lah. Kita mantik kita ni ada di belakang tu bahas. Dia sentuh sikit ilmu makulah ni. Di belakang ni dalam muka 17 tu. Makulatul asyru tu. InsyaAllah lah. Cuma saya sebut cerita lalu sambil dia katanya Syekh musannaf kita jawab pe lagu ni dia menjalani atas katanya ilmu itu daripada makulatul idafah. Yani idafatul alim dengan maklum. Ada ilmu celah tu. Nampak tak? Alim iaitu seseorang. Maklum kena tahu benda. Disakut dua tu ada ilmu. Panggil idafatul khassah. Jadi idafat kita manusia ni dengan apa? Dengan kita kata buah durian. Durian tu panggil maklum. Kita dengan buah durian tu. Kita diri kita asal diri kita ni.
kita syakhs diri kita ni panggil alim. Nah, sebelum alim artinya ketika tu apabila sebut atau buah durian, gambar rupa le atas kepala kita. Gambar rupa tu dipanggil ilmu. Artinya kita dengan buah durian ni. Artinya hak nampak tengok luarnya alim dengan maklum. Berarti ilmu ni benda tak nampak tengok. Itu panggil makulatul idafah. Setengah kata makulatul kaif, setengah kata makulah infial. Hak tu panjang lebar, hak tu tengok mutawalat lah. Tapi kalau tengok sini enggak, kalau tengok Zuhir di sini, musannif kita Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala, ya jawab guning geti katanya ilmu di sisi dia ialah makulah, tengah daripada makulatul idafah, masuk dah daripada makulatul idafah. Ini panjang lebar walaupun minta kepada para penutup sekalian, kalau tak faham di sini dah, tak faham nuktah kata makulah idafah, makulah tu infial, makulah tu kaif, sabar, insya-Allah kita akan tahu. Insya-Allah kita akan tahu dalam kitab kita juga. Insya-Allah tak berapa kali lagi kita akan tahulah di apa dalam bahasa makulah saya sebut tadi. Tu ila kam yang qasimu ilmul hadis. Setelah mana kita gerti dah makna ilmu, iaitulah ma'rifatul ma'lum, iaitu idrak kuma. Kita dapatkan sesuatu min sya'ni an yu'lam. Berarti kita dapatkan benda yang kelakuan dia boleh diketahui, boleh kita nak tahu, boleh kita terima tahu. Berartinya itu panggil ilmu. Dapatkan benda tak ni tu, kita dapatkan benda hak boleh kita tahu, boleh kita terima tahu. Banyak benda yang kita tak terima tahu, banyak seperti benda gaib nak tahu tak boleh. Benda gaib, benda patak bombing banyak lagi. Atas langit. Nak tahu tak boleh. Buat anak tu. Jadi kita tak mampu di situ. Tak mampu nak usaha kita benda atas langit tu. Illa malaikat tu hewi hak tu istisna tu baiklah. Istisna tu baiklah bagi mereka ya Allah Ta'ala tahu tu. Cuma kita kata usaha bagi ilmu kasbi kita, ilmu hak pasal usaha ni ya situ. Nak kita alih kita atas langit kita katanya. Walaupun timur alat tahu tu banyak lagi hak tak tahu. Tu. Ila kam yang qasimu al-ilmu al-hadisu, kepada berapakah terbahagi ilmu baru itu, yakni ilmu makhluk. Jawab dia yang qasimu ila kismaini, terbahagilah ia ilmu hadis kepada dua. Jadi ilmu kita manusia ni, kita makhluk ni, dan khususnya kita manusia ni ada dua. Jadi musannif kita dia buat tartib lagu ni. Tak ada apalah. Hak ni apa dah? Hak ni kalau kita tengok, kalau kita baca susah kita pergi sini udah tak apa dah. Jadi kita pergi sini. Musannif kita ia baginya terbahagi kepada dua. Yang qasimu kita turut dia. Jadi tertib musannif kita ni ia tak serupa dengan susun ni ulama hak lain, hak masyhur seperti Syekh Ahmad Al-Manuhuri dan sebagainya dah. Walau kena sekalipun ini manhaj dia. Manhaj dia kita nak kritik tak boleh. Hak ni dia kenapa ke dia. Kenapa ke dia. Walau sekalipun kita tengoklah kitab dia. Tak punya. Jadi semua walaupun kita katanya tak sebut agama tapi dia tak menyalahi. Tak menyalahi dengan ulama mantik yang lain. Yang qasimu ila kismaini, terbahagi kepada dua. Jadi ilmu manusia ada dua. Ada dua bahagi. Mana dua? Kenapa boleh terbahagi kepada dua? Oleh kerana kadang-kala ilmu kita saat itu kita dapat dengan tak kena usaha banyak, tak kena mikir banyak, tak kena kira banyak. Kadang-kala kena usaha, kena kira, kena pakai masa. Maka dua perkara tu ilmu. Mana dua? Iaitu ilmu daruriyun wa ilmu nazariyun. Ilmu daruri dengan ilmu nazari. Kemudian musannif kita buat soalan pula. Ma huwal ilmu daruri? Apakah dia ilmu daruri? Ilmu daruri. Huwa
Jawab dia, ma yahsulu bi ghairi nazarin. Iaitu ma, iaitu ilmu, hasillah ia ma dengan tanpa mikir, dengan tak kena mikir. Jadi ilmu kita hasilkan ilmu saat itu dengan tak kena mikir, dengan tak kena kira banyak. Dah. Kata sawurika wujudaka, seperti tasawur, gambarlah oleh engkau akan ada engkau. Dah. Ana maujud. Kita ada. Tak kena mikir dah. Jadi daruri. Nah, kita ada sudah. Tak ada berhajat kata dalil, tak kena mikir banyak. Dah. Tak kena mikir banyak. Apabila tak kena mikir banyak, itu panggil daruri. As-sama fauqana. Di langit atas kita. Al-ardu tahtana. Bumi di bawah kita. Yalah tu. Tak kena kira banyak lah kata. Dah. Jadi benda lagu tu dipanggil daruri. Apabila daruri, ia tak kena mengaji. Ilmu daruri ni kita kata ilmu yang kita kata tengah, makna tengah daripada ilmu daruri, ilmu yang Allah Ta'ala capak. Apabila dilahirkan atas muka bumi ni. Kita tengok budak-budak dia tahu orang tua dia. Bapak dia, ibu dia tahu. Lepas tu orang hok besar dengan dia. Dia kenal. You tunjuk kena mana bapa dia, mana mama, you tunjuk kena. Padahal kita katanya tak ada belajar apa, tak mengaji apa, dia tak reti, tak nak apa dah. Dia nak kecek, dia nak gapo tu dia tak pandai lagi. Walaupun pandai pun telo-telo. Pendek kata dia tu ada ilmu daruri. Bagi dia. Dah. Ini buat tahap demi tahap dia panggil ilmu daruri yang Allah Taala bagi kepada dia. Wa ka'idraki annal wahida nisfu lisnain. Seperti dapat yang didapat akan dikau akan bahawa satu itu setengah bagi dua. Satu setengah bagi dua. Bagi dua kita belah dua. Satu. Jadi satu ialah setengah bagi dua. Pun tak kena kira banyak juga. Tak kena pakai, kita katanya tak kena pakai. Kita tak kena kilik dah. Dah. Cukup. Buat sebut atas wahid nisful isnain. Jadi kita tu kita kata mana? Jelas. Yakin katanya. Ada ini betul. Tu. Betul. Ini daruri. Lawe bagi daruri ma huwa ilmun nazari. Apakah ilmun nazari? Apakah dia ilmu nazari itu? Jadi ta'rif lagu ni taqabul baina ilmi daruri wal ilmi nazari. Ya panggil taqabul. Taqabul apa ni? Taqabul naqidan. Taqabul naqidaini. Naqid. Kenapa naqid? Naqid ni isbat sa nafisa. Apa kita nak tahu mana? Tengok ta'rif. Jadi ta'rif daruri tadi ma yahsulu bi ghairi nazarin. Hak nazari ma yahsulu bi nazarin. Beza di ghairi itu sah. Daruri barang yang hasil dengan tanpa mikir. Nazari barang yang hasil dengan mikir. Dah. Jadi ada nafi, ada isbat. Apabila tak guna ini panggil kalau kita ngaji benda panggil qawaid setengah daripada kaedah akalnya panggil taqabul naqidain. Naqid. Yusuf berdiri, Yusuf tidak berdiri. Naqid. Dah. Dia panggil naqid. Dia panggil naqidain. Dua berlawan ni. Apabila dua berlawan ni dah yang pun tak boleh satu benda. Dah tu benda tu kita kata. Tapi iktibar, tapi dengan iktibar tak apalah kita iktibar lagu nah. Kita kata satu benda bagi orang ni daruri. Bagi orang ni nazari, tak apalah. Ya kira orang lain tak panggil tanakuk, tak panggil melawai. Tapi kita kata tahu orang sore tu. Ilmu dia daruri lah, satu ilmu tu daruri nazari tak boleh hadir. Dah. Dia daruri tak ada nazari supaya kita bagi kita anna wahida nisful isnain dah. Kita tu daruri. Pada ketika dah daruri tak ada nazari. Ia tak lipung. Sebab benar nakik tak lipung dua tu.
Kata sawuri hakikatil insani, seperti tasawur kita gambar hakikat mana diri manusia. Apa tak daruri ke diri manusia, kita tahu manusia. Mana hakikat manusia ni hakikat hak mutabik li waqi'. Hak mutabik waqi' ni kita katanya sebut atas hakikat kusyai. Nah, hak ni kena kembali kepada ahli lah. Hakikat manusia, diri hak sungguh manusia tu gapo dia? Diri manusia tu. Lepas kita nak jawab, jawab tu tak kena dengan ilmu, dengan ahli ilmu lah. Manusia tu kita tahu anak cucu tak ada, ya kena juga. Jawab dia Bani Adam, kena. Lepas kita tanya, dia pula Bani Adam. Jadi kita buat soalan pula. Ialah manusia, tak didau kita. Dia manusia Bani Adam, dia Bani Adam manusia. Jadi lagu tu tak tahulah hakikat sebenar. Kalau gitu, kita nak tahu hakikat manusia kena mikir, kena kira. Apabila kira, maka kena kepada ahli dia lah. Maka ulama katanya, insan ialah benda hidup. Lagi pula yang berfikir. Tu hakikat manusia. Bahasa Arab kata, hayawanun natikun. Yang hidup terjemah binatang yang betul-betul. Kalau kita terjemah binatang betul-betul tu, dia sepek sikit lah. Boleh. Terjemah hayawan binatang betul. Natik tu betul. Hayawan mana binatang, natik betul tu kena. Tapi pada contoh dalam ilmu mantik ni, pada takrif insan tu jadi tak mudah kita kata tu tak makan siku. Disepek. Kalau kita kata binatang betul, masuklah takrif tersebut burung lebar masuk, burung tiung masuk, hok kecek dah binatang betul. Pada wakilnya burung manusia. Ya tak masuk waktu tu. Burung manusia. Pahala kita kata binatang betul. Jadi burung masuk. Jadi fardun. Satu burung hok boleh kecek tu masuk dalam takrif manusia, padahal tak kena. Padahal bukan. Maka dengan itu kita tak boleh, kita nak terjemah binatang yang betul ni yang panggil tak munasabah. Lepas nak terjemah lagu mana? Benda hidup yang berfikir. Apabila kita ada benda hidup yang berfikir, habislah. Hayawan natik. Hayawanun natikun. Wa ka'idraki annal alama hadisun. Dan seperti mana kita dapat bahawa alam, maknanya masih Allah itu hadisun, baru. Jadi kita nak tahu kata alam ni. Masih Allah, barang yang lain pada Allah Ta'ala. Sebab barang Allah Ta'ala masuk semualah. Hak kita nak nampak dengan mata zahir kita ni, langit, bumi, bukit, air laut, semua. Hadisun, apa hadisun? Maujudun ba'dal adam. Ada dia kamar daripada ada. Jadi kita nak kira dengan akal kita katanya, kita nak nampak katanya lain pada Allah Ta'ala ni asal tak ada. Kamar dia ada. Tu, nak kira. Jadi kita nak kata dengan mudah-mudah tu, ya kena payah juga. Kenapa payah? Kalau kita kata mudah, nascaya tak ada manusia mengatakan alam itu qadim. Tu. Tak ada manusia, tapi pada hakikatnya ada. Segulungnya manusia mengatakan alam qadim. Apa qadim? Makna maujudun la awal. Ada dia, tak ada permulaan bagi ada dia. Ada. Segulung manusia kata lagu tu. Dengan sebab itulah. Qadiyah al-alamu hadisun ni setengah daripada ilmu nazari. Kena mikir. Apabila nazari, kena mikir, berartinya kena kira, nak siapa tahap kata al-alamu hadisun tu, kena tarkib. Tarkib seperti mana saya buat dulu. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi alam saat itu berubah, tiap-tiap berubah itu baru. Apabila kita nampak situ, dah kita tahu alam ni berubah. Duk tengok dengan mata zahir kita, duk berubah, gelap cerah, gerak dia. Lepas tu pergi pula satu lagi, tiap-tiap berubah ni kena baru.
Apa benda baru? Ya kena asal tak ada, baru dia ada. Dah. Asal tak ada, baru dia ada. Oh, kalau gitu tu baiklah. Natijah katanya al-alam hadis. Oh, barulah hati kita cocok boleh terima. Dengan lama kelamaan duk ada lagu tu, hak asal nazari tadi tu, jadi daruri. Jadi daruri. Ilmu hak nazari tadi tu, jadi daruri. Banyak. Lepas tu orang duk ngaji banyak-banyak ni kerana apa? Kerana ilmu nazari. Sabit duk ngaji banyak tu, sabit duk ngaji lama tu. Ilmu kena mikir, kena kira. Tapi dengan kelamaan duk ngaji lama, duk main sokmo, hak nazari jadi daruri ngak automatik. Daruri. Deh. Sabit ia sebut apabila sebut pak deh, dia telitah lagi. Sebut telitah lagi. Deh. Jadi tak kena kecek banyak kerana apa? Kerana ilmu hak nazari pada asal bagi dia tu sudah jadi daruri. Deh. Adapun kita orang yang mengaji ni, deh, nazari kena usaha. Jadi kita kena usahalah ilmu an-nazari banyak kita mengaji tu. Kita kena usaha cepat mungkin jadi daruri. Sebab apa? Sebab ilmu tu banyak. Deh. Tapi kalau kita duk usaha deh, kalau kita tak usaha hak nazari daruri jadi lambatlah. Lambat ilmu kita dalam untuk ilmu ni lambat. Habis tu nak jadi cepat, nak jadi deh boleh banyak kita usahalah. Daruri nazari pah tak lain tak bukan kalau turut jalan ni tu kita gak kena ngapa stop jadi daruri. Ngapa deh. Lepas tu ngapa? Jadi daruri lah. Deh. Hak tu salah satu jalan. Lepas tu kalau setengah daripada lagi kena mudawamah ilhah, kena sokmo. Kena duk mutalaqah, kena duk apa dan sebagainya. Kemudian kata musannif kita lagi ma huwan nazaru, apakah nazar? Nazar. Sebab kata ilmu nazari, ma yahsulu bi nazari, barang yang hasil dengan nazar. Barang yang hasil dengan mikir. Kemudian musannif kita nak takrif gapo dia mikir. Nazar tu. Ma huwan nazaru, dan apakah dia nazar itu? Jawab dia huwal fikru fi halil manzuri fihi, iaitulah fikir pada kelakuan barang yang ditilik padanya. Kita tilik ke apa? Kita mikir tentang alam hadis. Duk mikir nak tubik nak witapa tak kata alam hadis mikir lagu mana al-alamu mutaghayyirun. Duk mikir tu tengok deh ubah. Setelah mana tengok ubah, kita pun hati kita cocok. Jadi boleh terima ngak tu. Yo, alam mutaghayyir, ubah semua. Dalil yo ni duk tengok nampak, duk tengok zahir dengan mata lendar ni, nampak atau berubah semua. Gi pula setengah lagi mikir lagi. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan tiap-tiap ubah tu baru. Tengok hok duk ubah tu, asal tak ada belaka. Lepas tu gi timbul. Oh, ya betul. Jadi akal kita pun cocok boleh terima. Apabila terima situ, tu baik natijah. Tu baiklah natijah. Iaitu al-alamu hadisun. Wa apa boleh mikir li tu rafa, supaya tahwilah hakikatuhu, akan hakikatnya. Boleh duk mikir tu nak tahu hakikat. Ya artinya duk mikir kata alam hadis, kita nak tahu hakikat alam tu. Baru ke sedia kalau. Mikir ni tu baik natijah. Oh, hadis. Apabila sebut hadis dalam masa yang sama, nafi otomatik dunia ni ataupun masih Allah ni qadim. Dalam masa yang sama setelah mana kita isbat katanya al-alam hadis, dalam masa yang sama juga kita nafi al-alam laisa biqadimin. Dah. Au liyu'lam, ataupun supaya diketahui, yakni ketahui akan hakikat, au yuzanna hukmuhu, atau dizankan akan hukum bagi hal atau al-manzuri fih, benda kita mikir, kita nak hukum katanya alam hadis tu. Yu'lam makna yakin, yuzan makna kata zan. Jadi kita nak hukum satu benda, kadang-kadang kita hukum dengan yakin. Kita cuba kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutahadisun, tu baik natijah al-alamu hadisun. Hukum kita isbatul hudusil alam, ketika tu yakin.
Hak tu liyuk lam. Kadang-kala kita isbatkan hukum saat ni tu zon. Zon. Supaya kita katanya kafarah. Al-khamru muskir. Wa kull muskirin haram. Ataupun hak tu mudah. Supaya kita kata contoh lagi. Supaya kita nak katanya maulidun nabi bid'atun dalalah. Ataupun maulidun nabi haramun. Kita nak hukum lagu tu. Wa maulid nabi dah. Maulud nabi atau fi'il atau kita katanya wa maulud nabi dah. Maulud nabi hak hak kita gambarnya iaitu hak kita ma'ruf kita ni baca zangi. Jamu makan ni sedekah kita katanya haram. Kita nak hukum tak ni tu. Kita mikir dulu, kena kedak. Kadang-kadang hukum saat ni tu kadang yakin. Yakin seperti al-an hadis. Kadang-kala zon ni makna kata kita katanya berat lek kena. Kita katanya zon ni kita kata sakup pak hukum fiqh banyak ke zon. Yuk lam ni banyak kita kata bab tauhid kita katanya. Bab tauhid nak yakin. Kadang-kala tak kena, tak ada sahbuk di antara dua tu. Makna terjahil murakkab. Supaya contoh saya kata saat ni lah. Maulidun Nabi haram. Lepas tu kita mikir nak wita fatah. Fatah kata Maulidun Nabi haram tu. Contoh saya katanya kita buat contoh. Kita katanya hak ni dia panggil benar kita mikir. Al-Maulidun Nabawi haram. Jadi kita menyabitkan hurmah di Maulidun Nabi. Baik, kita mikir ni. Nazar hal manzur ni panggil hal manzur. Kelakuan hak kita mikir tu. Kita mikir ke mana? Sebab ni bukan benda daruri ni. Nazari nak mikir. Nak wis apa tahap ni kita boleh terima tak boleh terima. Dia katanya Maulidun Nabi. Tak apa dah. Maulidun Nabi. Maulidun Nabawi. Lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak buat akan melodi oleh Nabi SAW. Kita fikir pula sini ni. Nak fikir. Tengok, ya, betul. Betul. Betul ke hak kita buat. Betul ke hak kita buat macam zangi. Betul lagu tu dia. Nabi kita tak buat sungguh betul lagu tu. Lepas tu gis pula setangga lagi. Wa kullu ma lam yaf'alhu Rasul haramun. Dan tiap-tiap bahagian yang tidak buat akan tu oleh Rasul ialah haram. Kita fikir pula, bagi mereka ia terima tu itu baik natijah ni, itu baiklah ni. Habis ia katanya Maulid Nabi haram tu. Sebab dia ni dia boleh terima dua ni. Ia taslim. Dia terima. Tu baik ni, hak ni matlub dia. Dia mikir ni. Dia mikir hak ni, dia kena melalui hak ni. Baru tu baik ni. Sebab apa? Ada pun kita ada bahasa terlekat sini, kita tengok sini, hak yang mikir ni, hak ni ya kita taslim. Tapi hak ni kita nak terima tak boleh ni. Wa kullu ma lam yaf'alhu Rasul haramun. Tiap-tiap barang hak tak Nabi tak buat haram. Banyak. Banyak Nabi tak buat. Hak tu kembali kepada sejarah lah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tak boleh terima hak ni, kita ni anda mutaslim. Apabila anda mutaslim, ia tak tubik natijah ni. Ia tak tubik natijah Maulidun Nabi haram. Sebab tu kita tak boleh terima ni. Jadi di sisi setengah orang ni, dia duk pergi hak ni, jadi jahlun murakkabun. Kerana jahlun murakkab, kerana sini selerak. Sini tak jelas. Walaupun sini dah jelas. InsyaAllah lah kita akan ngaji hak saya duk buat ni semua ni.
bab nazari dalam al-qiyas. Kita akan ngaji. Cuma sini saya nak bentuk contohnya al-fiqh fi al-fiqh fi hal manzuri fi. Kita mikir kelakuan hak kita mikir tak ni tu. Supaya kita nak tahu hakikat dia. Hakikat kata Maulid Nabi haram ke tak haram. Yakin ataupun zon. Tu. Habis itu. Contoh dah. Segi pula. Ma syartun nazrus sahih. Apakah syarat mikir hak sahih? Nak mikir hak sahih tu syarat apa kata? Mikir sahih. Kena. Mutabik li waqi'. Dah. Mutabik li waqi'. Lagu mana? Yushtaratu lahu disyarat padanya, disyarat baginya, jawab dah. Bagi nazr sahihu, bagi nazri sahihi, salah satu umurin 3 perkara. Kena ada 3 perkara ni. Artinya kalau tak ada 3 perkara, salah 3 ni, tak. Sebab syarat. Tak dapat tidak kena ada 3 ni. Al-awalu, al-aqlu, akal. Akal, artinya, tapi kita nak jaga akal ni penting. Kita hilang akal segera. Seroyak lah nak nazar sahih. Akal tu hilang akal, dia punah dah akal dia. Jadi, akal habis lah. Nak mikir, nak kena dengan hak tu, ya habis. Habis tu orang dia hilang akal ni, dia boleh buat belakang. Dia gamuk buat habis tak kira. Kita kata siapa ke ibu bapa dia sanggup bunuh habis, dia bunuh boleh. Sebab hilang akal. Apa toh, sayang dia hak lain lagi. Dah. Tapi tak akal ni tengah daripada kuliah khamsah wajib kita jaga. Wasani dan yang kedua intifai adadin nazari. Kena ternafi segala lawe bagi nazar. Mana segala lawe? Minal ghaflati lalai. Wat taklidi tanda taklid. Taklid tu orang semata-mata. Turut orang dengan tak ada memikir apa. Dah. Wa fasadil i'tiqadi dan fasik dan rusak pegangan. Dah. Kena nafi 3 ni. Lalai, duk hanyut. Taklid, turut orang buta tuli. Turut mata. Tak tahu kena tak kena tak kira. Dah. Dan juga rusak pegangan. Dia rusak pegangan ni dia tak tubik kat nazarus sahih. Dia tak tubik. Rusak i'tiqad, dia sakut pahak dengan bab i'tiqad pegangan juga. Dah. Berarti kena tak ada tu, kena ternafi dah. Semua tu panggil segala lawa bagi nazar. Wasalisu dan yang ketiga. Daripada 3 syarat tadi. Ayyaqa an-nazaru, bahawa berlakulah nazar, fikir sana. Minal jihati, daripada jihad allati min sya'niha, yang daripada kelakuan jihad saat ni tu, ayyan takila zihnu biha, bahawa pindahlah oleh zihin dengannya, dengan jihad. Ila matlubin, kepada benda di kahnaki. Berartinya kita mikir daripada jihad, daripada pihak yang boleh pindah. Hak ni, ini apa ni? Ini yang ketiga ni, insya-Allah lah kita akan ngaji dalam bab qiyas. Qiyas ni ada askal, ada beberapa syakal, ada beberapa bentuk qiyas. Di antara syakal-syakal qiyas saat ni tu, ataupun di antara bentuk-bentuk qiyas saat ni tu, ia nak tubik natijah, bukan semua tubik natijah. Ia ada syarat dia. Maka syarat dia ni lah syarat keluar natijah tu. Itu dipanggil jihatu allati min sya'niha. Jihad daripada kelakuannya. Kalau jihad saat itu, bahawa boleh pindah zihin, mana otak kepala kita dengan sebab jihad saat itu kepada matlub. Berarti nak tubik natijah dia ada syarat lah. Bukan semua kias kita boleh buat kias tu semua bukan tubik natijah. Kadang-kadang tak tubik natijah. Hak nak di sininya mikir hak tubik natijah. Berartinya kita nak memikirkan satu benda, dia kena meraihkan khususnya dalam akli. Dia kena meraihkan askal dan duruk dan darab-darab saat itu. Dan juga syurut intaj bagi tiap syakal saat itu kita kena meraih. Nak tahu tak meraih tak meraih?
kita kena ngaji ilmu mantik ni kita boleh tahu. Kalau tak ngaji mantik tak tahu. Dah. Kira ada beberapa syakar. Satu syakar tu syarat gapo ratik. Sabit tu bagi orang tak pernah belajar ilmu mantik ni ya susah. Nak betul dalam akli. We kena sungguh. We kena nazarus sahih tak ni tu. Dah. Supaya saya buat contoh tadi. Sini tak ada ni. Hak ni bukan nazarus sahih. Kenapa? Kerana insya-Allah lah kerana banyaklah ia tak masuk dalam ayat nazar jihati allati min syara'an yantakalazin biha ila matlub. Sebab bagi kita contoh saat ni dah. Bagi kita ni kita tak ada taslim. Apabila tak taslim dia tak tubik matlub ni. Matlub kata Maulidin Nabi Haram tak tubik. Dia tak tubik. Apabila tak tubik jadi kita tak boleh nak menyabitlah hari di Maulidin Nabi. Kenapa? Kerana sini punah dah ni. Apabila punah situ lepas nak buat guna tu nak ukah mulalah. Nak ukah. Apabila sini ukah mula ia tak tubik. Ni sini tak. Nak ukah semula sini, ukah semula sini. Apabila ukah semula kita kata wa ba'du. Misalnya setengah dan setengah barang kita tukar hak ku jadi ba' masalah contoh. Kalau kita tekul tak kena. Tiap-tiap barang yang tidak buat oleh Rasul tahare semua barang hak Nabi tak buat haram. Tak boleh hadi. Boleh kita kata bukan semua. Setengah. Sebab ada juga hak Nabi tak buat haram. Kita kata misalnya kita buh ba'du sini. Apabila buh ba'du sini, kita taslim ya. Taslim sini pun tak tubik kat natijah sini. Kenapa? Kerana syarat bagi qiyah ni ia tak cukup syarat. Tak cukup syarat dia. Sebab syarat dia ijabu sugra kulliyatu kubra. Bukan hak ni kena mujabah, hak ni kena kulliyah. Kalau kita gibu ba'du jadi juz'iyah. Juz'iyah tak tubik lah. Jadi walaupun kita berba'du sekalipun dia tak tubik juga Maulidun Nabi Haram. Lepas tu tak kena, tak ada habis tu. Dah. Ia tak ada mula dah. Hak sengoti, hak mutabil waqi' ia tak ada hukum Maulidun Nabi Haram. Illa aridi tu, hukum tak aridi lah. Kita katanya mana aridi? Duk capuk aduk itu tino. Kita buat tu lah. Tu kira lah aridi tu. Dah aridi kita buat lah tu. Dah. Tu sabit tu. Hak syarat yang ketiga ni panjang sikit kena mengaji. Kena wisapa nu, sapa bakiah ni kita nampak lah syarat ketiga. Gigi ila kam yang qasimul ilmu bi'tibari muta'alliqihi. Dah. Kepada berapakah terbahagi ilmu dengan qiraat ta'alluq. Muta'allaq dengan qiraat muta'allaq bagi ilmu. Di sini kita reti dah. Reti kata musannif kita rahimahullahu ta'ala ya dah kalau bagi orang kaji, orang buat bahis, makna kata pandangi Syekh Yasin Fadani dalam kitab dia risalah fil mantiq ni, ilmu di sisi Syekh Yasin Fadani ialah setengah daripada makulatu idafah. Makulatu idafah keti pada bi'tibari muta'alliqihi. Sebab makul idafah ni idafah yani idafah khasah baina alim wa ma'lum. Di antara alim iaitu seorang dan lepas tu kepada benda yang diketahui, benda hak kita tahu dia panggil maklum. Apabila lagi sakut dua tu dia panggil ta'alluq. Apabila sakut dia tak alim dengan maklum, celah tu ada ta'alluq. Tu. Maka di situlah dia panggil makulatu idafah. Dah bagi ulama menjalani katanya ilmu makulatu idafah. Jadi ilmu bi'tibar ta'alluq ni ta'alluq ilmu. Supaya kita kata kita Allah Ta'ala bagi ilmu kita, kita panggil alim. Kita tahu gapo? Kita tahu buah durian. Buah durian bersebut tu buah durian kita gambar lek tak kepala kita. Buah durian tu panggil ta'alluq ilmu kita. Gambar hasil kepala kita tu panggil ta'alluq di buah durian tu. Duk di pahang kita kata hok duk jual kedai tu panggil maklum. Di durian di lek luar hok kita nampak zuhir, nampak berduri tu.
Dia panggil maklum. Deh, kita dipanggil alim. Rupa yang kita gambar buah durian di kepala tu dipanggil ta'alluq kita, dipanggil ta'alluq. Tu panggil ilmu. Tu maka apabila kita nisbah kepada alim dengan maklum tu dia timbul pula satu dipanggil istilah ta'alluq. Ta'alluq ilmu kita dipanggil maklum. Dah. Maka di sini kata musannif kita ilmu terbagi bi'tibar muta'alliqihi. Payah nak temu ni. Mengikut musannif kita kalau tengok lagi tak mantik lain ia tak bubuh bi'tibari muta'alliqihi. Kerana apa? Kerana kebanyakan ulama lain dia kira ilmu itu setengah daripada maqulatul kaif. Sebab tu dia tak ulama lain tu dia tak buh bi'tibari muta'alliqihi. Dia buat taksi taksimu ilmi hadis tak kata ya. Yang qasimu ila tasawurin wa tasdiqin. Ya sebut lagu tu. Tapi musannif kita tak ya sebut dia lagi tu kita kata dia ni kepada ilmu di si musannif kita maqulatul idhafah. Ma huwa tasawwur? Yang qasimu ila qismain terbahagi kepada dua. Mana dua? Tasawurin wa tasdiqin. Tasawur dan tasdiq. Tasawur dan tasdiq. Supaya kita kata nak nampak hak bi'tibar muta'alliqi. Kita manusia panggil mudrik yang nak dapat ke apa? Qalam. Kita tahu qalam depan kita ni. Qalam panggil maklum, dia panggil mudrak. Kita ni panggil mudrik, panggil alim. Apabila kita kalam tak ada depan kita sebut qalam, kita gambar le otak kepala kita tadi tu. Gambar le otak kepala kita tadi tu. Nisbah kalam ni. Kalau kita gambar tu kalam ni dia panggil apa? Ta'alluq ilmu kita. Di kalam ni panggil maklum. Di kalam ni. Gambar yang kita ada le otak kepala kita gambar kalam tu dia panggil ta'alluq, dia panggil ilmu tu. Kita gambar apa dah? Kita gambar kalam otak kepala panggil ilmu kita. Gambar diri gambar tu lah. Ketika tu apabila kita nisbah kita mudrik dengan mudrak, alim dengan maklum tu dia timbul ta'alluq. Ta'alluq ilmin. Panggil ta'alluq ilmu kita. Maka kalam ketika tu dia panggil ta'alluq ilmu kita. Ta'alluq bagi ilmu kita sebab kita gambar rupa kalam. Kalau hak kita nampak ni iktibar fi zahir saat ni tu dia panggil maklum. Tak panggil ta'alluq ilmu dia panggil maklum. Ta'alluq ilmu dia panggil maklum. Kita ni panggil alim. Ma huwa tasawwur? Apakah dia tasawwur? Jawab dia huwa idraku mahiyati syai' min ghairi hukmin 'alaiha bi isbatin aw nafyin. Iaitu kita dapatkan diri sesuatu daripada ketiadaan hukum. Makna tak ada hukum. 'Alaiha ala mahiyah. Bi isbatin dengan isbat aw nafyin ataupun nafi. Yang ni kita dapatkan sesuatu dengan tanpa hukum. Sama ada hukum isbat atau nafi. Qalam. Sebut tu qalam, litah le otak kepala kita. Qalam, kitab, handphone, kertas, buku, kereta, mutu kita kata. Tu. Semua tu dia panggil apa? Dia panggil tasawur sebab kita dapatkan dia dengan tanpa hukum. Sama ada isbat dan nafi. Ya misalkan pemusannif kita misal ka idraki haqiqatil insan. Seperti kita dapat akan diri manusia. Wahia, mana diri manusia? Hayawanun natiqun, ialah benda hidup yang berfikir. Sebut kata manusia, manusia yang berfikir. Benda hidup yang berfikir. Min ghairi hukmin alaihima, dengan tanpa hukum atas kedua. Mana? Hayawan dan natiq tu bisyai'in. Kalau kita tengok sahih min ghairi hukmin alaiha. Kalau alaiha klik kepada hakikatul insan. Dengan tanpa hukum atasnya atas hakikat insan zahirnya dah. Bisyai'in, kita tak hukum boleh tadi manusia. Tadi manusia kita tak ada hukum gapo kali. Kata gini. Sebab kata manusia, benar. Ditah otak kepala kita benda hidup berfikir.
Di manusia tu. Jadi tak ada hukum atas dia. Ataupun kita mengikut domih alaihima klik dah hayawan natik boleh, tak ada hukum ni tah hayawan, tak ada hukum tah natik. Boleh juga. Tah hayawan tak ada hukum, natik tak ada hukum. Jadi kita gambar manusia sudah. Tak ada hukum ke apa kata manusia gini manusia duk balah, manusia duk gitu. Tak. Apa kita gambar Zaid Zaidun sok nama Zaid. Sudah. Tak ada royak atau Zaid itu hadir datang, Zaid tidur, Zaid makan, Zaid tidak tidur, Zaid tidak makan, tak ada hukum apa tahya. Zaid saja. Itu panggil tasawur. Ma huwa tasdiqu, dan apakah dia tasdik? Yang ni tasdik dengan tu dia panggil belawai waktu. Huwa nafsul hukmi. Ialah diri hukum. Oleh kerana apa diri hukum? Oleh kerana tasdik ni dapatkan suatu dengan hukum. Tengok ulama tak ada lagu tu. Musannif kita nafsul hukm, diri hukum tu. Diri hukum tu. Ni apa maksud nafsul hukm? Idraka ada baca itu. Dikehendaki akan idraka anna nisbatal kalamiyah waqi'atun aw laysat, anna nisbah kalamiyah waqi'atun aw laysat biwaqi'atin. Nisbah kalamiyah berlaku ke tak berlaku, lagu mana? Oleh kerana tasdik ni tasdik ada perselisih di antara hukama, selisih di antara ahli mantik. Di ada ahli mantik. Berarti nak panggil contoh tasdik kita katanya Zaidun qaim. Kita buat mudah-mudah hak panggil kebanyak misal. Zaidun satu, qaim satu. Hak ni hak kita nampak tengok. Kalau kita sebut Zaid saja, dia panggil tasawur. Sebut qaim saja, tasawur juga dengan tak ada hukum apa tahya. Tapi kita sebut Zaid dengan qaim, makna ketika ni kita isbat. Qiyam li Zaidin. Kita menyabitkan. Berarti kita hukumkan qiyam li Zaidin. Berarti hukum ni. Apabila hukum itu dia panggil tasdik. Berartinya kata musannif kita tasdik ni ialah nafsul hukmi, diri hukum. Yang ni diri hukum diri Zaid dah. Berartinya nak jadi tasdik ni pertamanya kena ada ni bahagian pertama Zaidun. Zaidun ni dalam ilmu mantik dipanggil maudhu'. Ataupun za'. Qaim ni panggil apa? Al-mahmul. Ataupun sifat. Sifat ni. Hak ni bukan hak ni panggil tamahiyah lah. Cuma dalam istilah mantik panggil dua ni. Al-maudhu' dan mahmul. Dan satu lagi dia panggil nisbah. Apa nisbah? Ni. Nisbah kalamiah ni. Nisbah. Maknanya kita adukan sifat qiyam li Zaidin. Pertama kali nisbah ni makna amru i'tibari, benda kira-kira, benda tak nampak tengok. Hak kita kira dalam turut lafaz ni apa wa Zaidun qaim. Tapi pada wakil sungguh hak kita tengok zahirnya, kita nampak Zaid. Zaid bersifat dengan diri. Berarti le zahir le qari ni kita nampak Zaid berdiri, dia bersifat diri. Berartinya kita nak tahu Zaidun qaim tu. Jadi kita gambar apa letak kepala kita. Kita gambar seorang Zaid. Yang kedua kita gambar rupa diri. Dua situ. Maudhu' mahmul. Gambar dia setelah ketika tu kita nisbah. Iaitu nisbah sifat diri tadi tu. Sedangkan pada awal sifat diri tu boleh duduk belakang, nak duduk di Zaid, kau di Umar, kau di Bakar, kau di Ahmad, kau di Abdullah boleh. Tapi pada ketika tu sifat diri duduk di Zaid. Jadi kita make rupa berdiri tu tepek di zat Zaid. Duduk di zat Zaid. Jadi diri ni apa dia? Gapo panggil waduk ataupun hantaran berdiri, iaitu kepala ke langit, kaki ke bumi. Itu panggil waduk qiyam. Hantaran qiyam lagu tu. Maka rupa lagu kita duduk di Zaid. Jadinya Zaid berdiri. Jadi nisbah kalamiyah iaitu lah
kita make sifat qiyam gitu zaid. Ketika tu dipanggil nisbah kalamiah. Kita tasawurkan rupa zaid duduk di rupa berdiri duduk di zaid. Mula-mula kita tasawur zaid dulu. Yang kedua kita tasawur berdiri. Baru yang ketiga pula kita tahu berdiri tak ada tu giduk di zaid. Berdiri tak ada giduk di zaid. Jadi rupa lagu nak zaid berdiri. Akhir sekalinya rupa berdiri duduk di zaid tu berlaku sungguh ko tidak berlaku. Tu berlaku ko tak berlaku. Yakni fil kharij. Kalau berlaku, berlaku, dia panggil kalau kita kata Zaidun qa'im berlaku sungguh, panggil sadiq, benar. Kalau kita katanya Zaidun qa'im, tapi tak berlaku, dia panggil kazib, bohong pula. Maka nak panggil tasdik ni ialah dia apa? Hukum. Apa hukum di sini? Hukum. Nafsu. Kalau kita tengok lagi tak ni sebut tasdik ialah nafsul huk di hukum. Maka apa diri hukum situ? Iaitu a'ni idraka anna nisbatal kalamiyah, bahawa nisbah kalamiyah zat berdiri tu waqi'atun berlaku au laisat biwaqi'atin ataupun tak berlaku. Artinya ada 4 lah. Yang pertamanya kena tasawur maudhu', yang kedua tasawur mahmul, yang ketiga tasawur nisbah kalamiyah. Kalau contoh tadinya kita tasawur diri zaid, tasawur rupa berdiri, tak kira duduk pia tapi kita gambar rupa diri lagu ni. Rupa lagu ni kepala ke langit, kaki ke bumi. Lagu tu lah duduk. Rupa lagu tu nak duduk pia boleh pergi belakang, boleh zaid di rumah. Tapi ketika ni rupa tak ada tu duduk di zaid. Duduk di zaid tu dipanggil tasawur. Kita gambarkan rupa berdiri duduk di zaid. Yang tiga, rupa tak ada tu berlaku ke tak berlaku. Tu yang keempat. Maka berlaku tidak berlaku itulah itu dia panggil tasdik. Sampai tu musannaf kita kata ini wa tasawwuratus salasatu, dan tasawwur 4. Tasawwur yang ketiga. Mana tasawwur 3? A'ni tasawwurul mawdu'i, tasawwur mawdu', iaitu kita gambar rupa zaid. Wa tasawwurul mahmuli, kita gambar rupa berdiri. Wa tasawwurul nisbatil kalamiyati, kita gambarkan sifat berdiri duduk di zaid. Tergambar tak ni tu. Tiga-tiga ni syurutun lahu, ini syarat bagi tasdik. Kharijatun anhu, keluar daripada tasdik. Bukan tasdik. Tasdik sungguh hak yang keempat tu, iaitulah berlaku sungguh tak zaid berdiri ke tidak berlaku. Tu berlaku ke tak berlaku. Di berlaku ataupun tidak berlaku itulah itu dipanggil tasdik. Ini apa ni? Mazhab jumhur hukama, jumhur mantik. Adapun lawai bagi jumhur, tapi musannaf kita mengikut jumhur ni. Ya hurai guni mengikut jumhur. Kalau muqabil bagi jumhur, iaitulah hak mazhab hak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi nak panggil tasdik kena hipung kaligus 4 perkara. Mana 4 perkara? Tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah kalamiyah. Lepas tu nisbah kalamiyah tu waqi'atun au laisat biwaqi'atin, berlaku ke tak berlaku. 4 semua duk sekaligus. Kalau tak ada mana tak panggil tasdik. Berarti di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi dan pengikutnya kena tersusun daripada 4 tu tadi, baru panggil tasdik. Adapun di sisi jumhur, hak yang keempat tu panggil tasdik. Adapun 3 yang awal tadi itu syarat bagi dia. Kita ulang kali lagi. Nak panggil tasdik di sisi jumhurnya. Berarti tasdik, nak panggil tasdik ia ada 4 perkara. Mana
nak panggil khutwah, panggil tasdik ni kena ada 4 cara dengan cara ijma' dah. Mana ataupun dengan cara belum nak pergi hukumkan tasdik di si jumhur tu, iaitu lah kena tasawwur maudhu'. Kalau Zainul Qa'im, kita kena gambar di Zaid dulu. Yang kedua, tasawwur mahmul, kita gambar rupa Qa'im, iaitu berdiri, iaitu lah kepala ke langit, kaki ke bumi. Yang ketiga pula sifat tadi, sifat kepala ke langit, kaki ke bumi, duduk di Zaid. Tu dipanggil hak yang ketiga, nisbah kalamiah. Lepas tu hak rupa ke langit lah, kaki ke bumi, hak kita kata duduk di Zaid ni tu. Berlaku ke tak berlaku? Tu yang keempat. Berlaku sungguh ke tak? Berlaku ke tak berlaku lagu tu? Dah. Maka hak yang keempat tu lah ia panggil tasdik. Berlaku tak berlaku. Adapun 3 yang sebelum tadi itu panggil syarat. Hak jumhur. Adapun Imam Razi tak? Imam Razi kena 4 kali kuf. Barulah panggil tasdik. Habis itu. Ila kam yang qasimut tasdiku, kepada berapa pula terbagi tasdik itu. Dah. Tasdik tadi, iaitulah nisbah kalamiah waqi', mana idrak kita dapat katanya nisbah kalamiah tu berlaku ataupun tidak berlaku kan itu. Yang qasimu ila arba'ati aksamin, terbahagi kepada 4. Terbahagi kepada 4 mana? Yang pertama yakinun ataupun yakinin, wa zannin, wa jahlin murakkabin, wa taklidin. 4 semua. Dah. Tasdik dapat. Mahwal yakinu, apakah dia yakin? Seperti kita kata Zaidun Qa'im, yakin. Berlaku sungguh Zaid berdiri tu, yakin kita kata. Lagu apa makna yakin? Huwal i'tiqadul jazimu al-mutabiku ar-rasikhu alladhi la ya'ridu lahu zawalun bisyak bitashkikil musyakkiki, iaitulah pegenge. I'tiqad mana pegeng, jazim kejak, al-mutabik betul hak sungguh, ar-rasikh yang tetap. Betul tu tetap sungguh, tak kocok, tak gonjang gapo. Allazi la ya'ru, yang tidak datanglah baginya, bagi seseorang kita kata dah. Zawalu, oleh hilang, oleh menghilangkan dah. Bitashkikil musyakkiki, dengan mensyak oleh orang yang mensyakkan. Berartinya mari orang gonye, mari orang gapo tak ada gano. Tetap sungguh. Tetap sungguh sadah mutabik li waqi'. Tu panggil yakin. Pegang kejak dah, kena ngak sungguh, tetap. Kejak kalau kita kira kat rasih tu pada dengan jazim dah cukup dah. Tapi ni boleh ada taudih lil mubtadi'in, kerana mubtadi'in. Dah. Jadi kejak itu je panggil yakin. Supaya kita katanya al mubtada'u marfu'un. Kita kata dah. Mubtada'in rafu' yo yakin, kena sungguh. Maksud marilah kata kena mu. Mubtada rafu'. Hak waqi' lagu tu, hak sungguh. Tok Nahwu pun kata gitu. Mubtada rafu'. Tak ada seorang pun yang apa yang keluar daripada perkataan tadi. Mubtada rafu' tu. Dah. Atau yakin. Wa ma huwa zannu. Dah. Apakah dia zan? Huwal i'tiqadur rajih. I'tiqad hak rajih. Berartinya sebut tu zan ya ada lawan. Ya ada rajih hak kuat au hak muqabil apa marjuh. Sawa'un tabaka, sama ada mutabik, yakni kena mutabaka ni mutabik li waqi', kena ngak sebenar au lam yutabik, ataupun tidak mutabik li waqi'. Ini kita kata zan cakup paut dengan ahkamul fiqh, ahkam fiqh kan, hukum fiqh ni zan. Sampai dok khilaf banyak tu. Pas kita kata mananya hak sungguhnya. Hak sungguh tu. Jadi kita mukallid tu sudah, tak usah nak kira lah. Kita bukan halal, kita orang tak sampai marhalah mujtahid tu kok seni. Hak ni hak seni. Mujtahid tu berat ya. Dia dah apabila sampai mujtahid tu you nak tu orang tak boleh. Jadi hak dia tu sendiri ada kaedah tu sendiri bagi dia. Dah untuk memahami nas daripada Quran dan hadis tadi tu. Adapun kita
Kita orang awam ni sini. Kadang-kadang kita kata hak ni kata gini, hak ni kata gini. Hak mananya hak itu? Ala kulli hal dah. Semua tu dia panggil masuklah di Nabi kata maksud dia Nabi kata bana siapa ijtihad kalau kena. Kena ni makna mutabik li waqi' lah. Isi Allah Taala boleh pahala 2, kalau tak kena boleh pahala 1. Tengah hadis lagi mana kalau kena boleh 10, tak kena boleh 2. Pendek kata boleh pahala belaka. Pendek kata kita turut mana-mana yang kita tahu kata mujtahid mutlak tak itu ma'ruf ahli sunnah wal jamaah apa ni tu tak jadi masalah, jadi selamatlah kita. Tu tapi tu zon ni sakup rajih di dia iktikad di sisi dia lah. Kita si mujtahid ni dia katanya hak ni ya zon rajih sisi dia. Kadang-kadang benda tu betul ngak sungguh, kadang tak betul. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala betul atau tak betul, tak ada masalah. Bab masalah fiqh ni ia lain pada tauhid. Ada pun tauhid tak boleh ni. Tauhid okey lagu ni. Tauhid tak boleh nak zan. Ya kena yakin. Ma huwal jahlul murakkabu. Apakah dia jahil murakkab? Huwal i'tiqadul jazim al-ghairu al-muttabi'. Ghairul muttabi'. Tengok kita tu ya alih le duk li muttabi'. Mana tu jahil murakkab ialah pergi kejap tapi tidak betul dengan hak waqi', tidak betul yang sebenar. Seperti mana i'tiqad Nasrani. I'tiqad Nasrani dia pergi kata Tuhan ada 3. Nabi Isa ni anak Tuhan, dia pergi lagu tu. Pergi kejap tu. Tapi waqi' manonyo wa ilahukum ilahu wahid. Lam yalid wa lam yulad. Hak tu hak mutabil waqi'. Tapi ya kejap tak kena hak sebenar. Ni bahaya ni. Sebab tu kadang-kadang kita ni tertipu. Tertipu dengan setengah orang-orang. Kita sekor dia ilmu banyak padahal jahil murakkab. Ni wa iyazubillah. Sebab kita ni kena hati-hatilah dalam nak menuntut ilmu, kena tengok dia baik. Mudah-mudahan katanya kalau dunia sekarang ni kita katanya ahli sunnah wal jamaah lah. Yang bawa Asy'ari dan Maturidi ni lah. Mutabik li waqi'. Kita katanya ada pun lain tu tak selamat. Kalau pekoh gak kita katanya salah satu pak mazhab ni. Ada pun lain tu tak selamat, tak terjamin. Tak ada terjamin. Hak tu lah. Habis tu kadang-kadang kita rasa kena. Pada waqi' tak kena. Panggil jahil murakkab. Supaya kita kata contoh mudah-mudahan katanya satu tasdik. Buat contoh mudah-mudahan. Imam Syafi'i, dia dakwa kata Imam Syafi'i ni apa dah? Haram. Maksudnya haram ilmu kalam. Tasdik tu. Apa kita nak haram ilmu kalam tu? Dia panggil Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Bagi kita nak terima. Bagi nas. Kena tengoklah, tengok orang ahli, orang hak dengan masa Imam Syafi'i dan kalau tak tengok tak ada pun anak murid tengok. Ada setengah ulama katanya ilmu kalam situ ilmu kalam hak Mu'tazilah ataupun ilmu kalam hak campur dengan sesat. Pada situnya ilmu kalam ada 2. Hak tak sesat dengan hak sesat. Berartinya ilmu kalam hak Imam Syafi'i haram, hak sesat. Lepas tu gimik perkataan Imam Syafi'i tak ni tu gi katanya orang ngaji sifat 20 ni Imam Syafi'i tak kena. Pada kejap tu. Pada kejap lagu tu lah. Panggil jahlun murakkabun. Jahil murakkab dah tu. Sebab apa? Tak ada mutabik li waqi'. Walaupun kejap kali pun tak kena dengan hak sebenar. Sebab hak Imam Syafi'i tak kena ilmu kalam hak ada sesat, ada sesat. Kata seperti Mu'tazilah. Bab masa Imam Syafi'i tu dia berdebat dengan Mu'tazilah. Ada pun hak tak sesat kita katanya. Tak ada gapo tak ada gapo. Sebab apa? Sebab ada satu risalah bagi Imam Syafi'i, risalah fiqh akbar tengah ulama dinisbahkan kepada dia. Kalau betul sungguh ulama nisbah tak ni tu, apa pasalnya Imam Syafi'i karang fiqh akbar? Tengah ulama kata dak anak murid dia ala kuliah, pahala anak murid dia pun anak murid Imam Syafi'i. Wallahu alam lah. Tapi kitab tu ada ngaji. Ada mengajar, ada tu guru mengajar.
Tu. Tu dipanggil jahlun murakkabun. Seperti mana falasifah duk pergi kata alam qadim, setengah daripada falasifah pakai semua. Setengah pada falasifah pergi kata alam qadim. Pada wakilnya dak. Dia panggil jahlun murakkabun. Bukan ilmu lah. Bak jahil murakkab ni lawan dia ilmu. Ma huwa taqlidu, akhir sekali pada malam ni, iaitulah apakah dia taklid. Taklid ni dalam tasdik juga. Huwal i'tiqadul jazimu al-mutabiqu al-ghairu rasikhu. Dah. I'tiqad pergi kejak al-mutabiq yang kena semua ghairu rasikh. Ghairu rasikh ni tidak tetap. Tidak tetap di sini munasabah katanya tak ada dalil. Tak ada dalil. Pergi kejak semua kena pergi. Tapi apabila kita tanya dalil tak tahu. Dah. Itu panggil taklid. Taklid bab fiqh wajib sebab kita tak sampai marhalah mujtahid. Adapun taklid bab tauhid atau khilaf di antara ulama. Tapi rajihnya orang taklid ni duk dalam tak sampai kufur. Tak kufur. Bahkan dia ni kesilapan makna dosa lah. Sekiranya dia ni ahli mikir. Orang pandai mikir, orang pandai kira, tapi duk taksir, duk makna-makna. Tu berdosa. Tak sampai tahap kufur. Itu ilmu tertengah taklid ilmu kalam. Ataupun taklid bab fiqh kita orang tak sampai marhalah mujtahid mutlak ni wajib kita nak pakai sendiri tak boleh. Kita nak pakai Quran dan hadis dengan sendiri, hurai sendiri pakai sendiri, sesat. Akan jadi sesat tu wa'yazubillah. Maka insya-Allah ngaji mantik kita pada malam ni saya nak buat khulasah hospital lalu. Jadi kita ngaji malam ni khulasah hospital ilmu hadis ada dua, al ilmu al hadis. Terbagi kepada dua. Jadi ilmu manusia ni tak lepas dari dua. Mana? At-tasawwur dengan at-tasdiq. Tasawwur ialah kita dapat sesuatu dengan tak ada hukum. Seperti kita dapat kalam, buku, kitab dan sebagainya. Tasdiq iaitulah hukum bagi sesuatu tu berlaku ke tidak tak berlaku. Berarti tasdiq ni sakup dengan hukum. Lepas tu di antara kedua ni ada dua pula, ada daruri. Ada daruri. Daruri. Ya, ada nazari. Begitu kat tasdik. Ada ad-daruri. Ya, ada an-nazari. Ni lajah yang kita pada muhadarah pada malam ini kita akan ngaji. Kita dah mengaji. Jadi ilmu kita khusus kita manusia ada dua ni, tak lepas ada dua. Tasawur, tasdik. Di antara tasawur ni pecah dua, ada daruri, nazari. Berarti ada tasawur daruri dengan tak kena mikir banyak. Tasawur daruri tak kena mikir, seperti kita mikir, kita gambarkan rupa kalam, mutu sikai kita katanya rumah. Tasawur nazari seperti kita nak tahu segala istilah seperti mubtada wal khabar wal fa'il. Jadi kita nak kata mubtada, nak kata khabar. Nak mikir weh. Orang ngaji dah pun kena mikir. Atau apatah lagi kita orang tak mengaji nahwu, lebih lagi nazar, kena usaha, kena mikir. Maka mikir sama ada kita mikir dengan kita guna akal terus seperti tadi, ataupun kita kena melalui ta'rif. Maka ta'rif bagi istilah ilmu tu dipanggil nazar dah. Duk dalam bahagian nazari. Begitu kat tasdik. Tasdik berdua daruri. As-sama fauqana. Hak tu daruri. Al-ard tahtana daruri. Al-abu qabla al-walad. Qabla ibni. Sebelum anak. Pak sebelum anak. Betul. Yang ni nasbah ada. Betul. Hak tu daruri, tak nak kira banyak. Tak ada atau mana dalil kata pak ada dulu pada anak. Teruk kalau orang kata nak dalil tu berat. Mana dalil kata langit atas kepala kita, duduk atas kita duduk bawah langit. Mana dalil kata kita duduk atas bumi. Berat tu.
Hak daruri duk gi kace nak win nazari tu kadang dia belik dah. Satu lagi tasdid nazari. Nazari ni seperti mana al-alam hadisun. Ada tasdid nazari. Supaya kata Maulidun Nabawi haramun. Itu dipanggil apa? Nazari juga. Dah. Apabila nazari, ini berhajat kepada dalil ataupun berhajat kita memikir panjang. Inilah khulasah yang kita belajar pada malam ni. Insya-Allah. Dah. Muhadarah qadimah kita akan masuk tajuk yang baru pula, iaitulah al-lafzu wa taqsimatuhu. Maka sekat ni saja pada malam ini. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.